Tu pernah ada perasaan macam tu. Orang jumpa kita, Ji, alhamdulillah Haji, saya boleh anak seorang gila Haji. Boleh anak lah, lama mana dah menikah, bomo siang 40 orang dah jumpa baru boleh. Pikut tu pula. Sepatutnya Allah seronoknya, boleh anak dah. Tak apa, aku nak jumpa lah, aku berasa serupa dengan anak aku, anak menekan aku, aku nak tengok. Dia ada perasaan macam tu. Tuan-tuan, bukan mudah ni, tambah kita pula ni, bila dengar kata kebaikan orang lain, dengar anak kawan ni dapat, dengar dia ni dapat, macam-macam, dapat kelebihan-kelebihan, apa yang kita rasa tuan-tuan sekalian? Tetapi kawan yang ahli syurga ni, dia rasa benda tu adalah benda seperti mana yang Tuhan kurniakan kepada dia. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal yatlu'u al-ana 'alaikum rajulun min ahli al-jannah فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه وقد تعلق عليه بيده الشمال فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع الرجل مثل المرأة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل مثل حاله الأولى فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو فقال إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلته قال نعم قال أنس رضي الله عنه فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك 3 ليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعارى وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا فلما مضت 3 ليالي وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا 3 مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت 3 مرات فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك فلم أرك عملت كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل ما هو إلا ما رأيت قال فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحد على خير أعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي الذي لا نطيق أو كما قال hadis sahih rawahu Ahmad. Daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia juga merupakan khadam, pembantu kepada Nabi, yang bernama Anas bin Malik. Bila cerita tentang Anas bin Malik ni, semua orang bakal kenal. Dia di antara orang yang lama berkhidmat dengan Nabi.
Dan waktu Nabi SAW sampai ke Madinah, Mak Anas bin Malik dia pergi jumpa Nabi. Orang pakak bagi harta kepada Nabi, orang pakak bagi hadiah kepada Nabi. Nabi ni tuan-tuan, kedatangan dia di Madinah ditunggu-tunggu oleh orang Madinah. Bila dia masuk ke Madinah, orang pakak duk sebut Tala al-Badru alaina, pakak duk hingak di sempadan dah. Jadi orang ni pun pakak excited. Ada orang yang bawa makanan bagi kat Nabi, ada orang yang bawa pakaian bagi dekat Nabi, ada orang yang offer rumah depa untuk nak bagi Nabi duduk. Semua depa pakak nak buat benda baik kepada Nabi. Tetapi Mak Anas bin Malik ni dia tak ada harta. Dia tak ada makanan, dia tak ada tempat tinggal, dia tak ada pakaian yang boleh dia bagi kepada Nabi. Yang dia ada satu saja. Apa dia? Anak dia tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia pergi jumpa Nabi, dia habaq kepada Nabi, dia kata, aku tak ada harta ya Rasulullah. Yang aku ada ni anak aku seorang ni, Anas bin Malik. Ambillah dia sebagai khadam, sebagai pembantu. Korang-korang dia ni boleh membantu Nabi. Dan paling-paling korang Nabi SAW boleh mendoakan Anas supaya menjadi anak yang soleh. Dan dia minta doa tu kepada Nabi SAW, sehingga kan Nabi mendoakan. Apa doa Nabi? Allahumma rzuqhu mala wa walada wa bariklah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila Mak Anas bin Malik dia jumpa Nabi, dia kata, ini harta aku ada ya Rasulullah, inilah harta aku nak bagi kepada kamu, kamu buatlah macam mana pun. Satu saja aku nak minta, tolong doa saya kepada dia. Maka Nabi pun mendoa. Apa doa Nabi? Allahumma rzuqhu mala. Ya Allah, bagilah rezeki kepada Anas bin Malik. Tuan-tuan, Anas bin Malik di antara sahabat Nabi yang mempunyai harta yang banyak. Hasil berkat daripada doa baginda Nabi SAW. Allahumma rzuqhu mala wa walada. Dan juga kurniakan kepada dia anak yang ramai. Anas bin Malik, anak dia tuan-tuan diceritakan dalam riwayat hampir ratus orang tuan-tuan sekalian, sebab dia menikah ramai lah kan. Keluarga dia tu hampir ratusan orang. Kalau sahabat Nabi yang lain, ini di antara doa. Dan tuan-tuan pun kalau ada keluarga kita yang anak dia tu bila menikah lama apa semua kan, tak dapat anak, macam-macam khetiak kita duk buat, boleh kita baca doa ni. Angkat tangan, baca doa ni, Allahumma rzuqhu mala wa walada. Ya Allah, kurniakan kepada dia anak, kurniakan kepada dia harta yang banyak. Wa bariklah, dan berkatilah kehidupan Anas bin Malik. Ini doa Nabi SAW. Dan dia meriwayatkan hadis yang agak panjang kita baca pada malam ni. Apa kata Anas bin Malik? Dia kata, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala yatlu'ul ana 'alaikum rajulun min ahlil jannah fatala'a rajulun minal ansar tantifu lihyatuhu min wudu'ih. Anas bin Malik dia kata apa? Satu hari kami duduk dengan Nabi, dekat dengan masjid Nabi. Kami duduk dengan Nabi, menjadi kebiasaan Nabi dan juga para sahabat. Bila dah habis semayang apa semua, dia takkan lepaskan peluang untuk duduk dengan Nabi. Maknanya Nabi membuat halaqah ilmu, Nabi cerita tentang hadis, Nabi cerita tentang amalan-amalan, ataupun paling-paling tidak Nabi mendoakan. Itu pun sudah mencukupi kepada para sahabat. Kalau tak boleh doa pun, boleh duduk dengan Nabi itu pun menjadi satu penghargaan yang cukup besar. Tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan sekalian, ini merupakan barakah yang Tuhan bagi kepada tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, antara benda yang perlu kita sebut apa dia? Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal dalam ramai-ramai manusia yang ada di balik pulau, yang ada di Jalan Baru ni, Allah Ta'ala memilih kita untuk duduk dalam raudah, untuk duduk dalam taman min riyadil jannah, daripada taman-taman syurga. Bila kita duduk macam ni, kita sebut Alhamdulillah, aku terpilih pada hari ini, aku terpilih pada malam ni untuk nak duduk dalam majlis ilmu seperti mana yang digambarkan oleh Nabi sebagai satu taman daripada taman-taman syurga.
Dan kalau boleh, kita duduk ni berkekalanlah sampai kepada syurga. Itulah doa yang kita minta. Sahabat Nabi, yang tu yang mereka nak. Jadi, bila mereka duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba, yatlu'ul ana alaikum. Nabi kata, saat lagi Nabi kata, akan keluar satu orang laki-laki min ahlil jannah. Dia ni adalah calon penghuni syurga. Calon penghuni syurga makna dia ni akan menjadi ahli syurga. Bila sahabat dengar macam tu tuan-tuan, sahabat ni dia rasa tercabar. Sahabat ni mereka ni tak boleh cerita tentang amal ibadat yang membolehkan untuk masuk dalam syurga serta diiktiraf oleh Nabi SAW. Sahabat dia tak boleh duduk. Bila Nabi kata ni, hamba nak tengok sekali akan keluar satu orang ahli syurga. Sahabat ni tertunggu-tunggu. Pasal benda yang keluar, yang iktiraf ni bukan manusia biasa. Yang iktiraf ni bukan manusia biasa. Tetapi yang iktiraf ni siapa? Kekasih Allah. Nabi SAW sudah pastilah kawan ni betul-betul menjadi ahli syurga. Sebab Nabi tidak akan berbohong. Maka mereka pakat duk tunggu. Bila mereka tunggu, fatala'a rajulun minal ansar tantifu lihyatuhu min wudu'ih. Keluar satu orang di kalangan orang Ansar. Dalam keadaan dia baru lepas sembahyang dan di janggut dia itu masih lagi basah dengan air wudu. Dia keluar daripada masjid Nabi. Wa qad ta'allaqa na'laihi bi yadihi shimal. Dalam keadaan tangan kiri dia duk pegang kasut, dia nak keluar, dia nak balik rumah. Habis takat tu tuan-tuan sekalian, duk esok pula. Macam tu juga terjadi. Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi kata, syagi akan keluar satu orang di kalangan ahli syurga. Kalau hampa nak tengok syagi. Tiba-tiba, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ni, esok hari tu, mithla dhalik. Kawan tu pun keluar. Nabi kata dia ni ahli syurga yang disebutkan Nabi kemarin, Nabi sebut pula hari yang kedua dan pada orang yang sama. Maknanya dia ni betul-betul ahli syurga. Dan pada hari yang ketiga pula, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW dia sebut mithla maqalatihi aidan. Nabi sebut 3 hari berturut-turut dan kawan tu pun hak Nabi kata ahli syurga, dia keluar waktu tu. Falamma qama Nabi SAW, sahabat ni dah tak boleh duduk diam dah. Sahabat ni dah excited dah. Kami nak kena jumpa juga dia ni, apa satu amalan yang hang buat sehinggakan hang ni diiktiraf oleh Nabi. Bukan sahabat yang lain kata dia tu ahli syurga, tetapi Nabi SAW menyebabkan sahabat-sahabat yang lain ni berasa cemburu. Kami ni duduk dengan Nabi, kami ni selalu bersama dengan Nabi, tapi Nabi tak sebut salah seorang di antara kami. Nabi duk pergi sebut hang, siapakah gerangannya hang ni dan apakah amalan yang hang buat. Itu yang duk bermain dalam pemikiran sahabat. Bila Nabi pun bangkit balik, tabi'ahu Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni pun orang alim. Tapi Nabi tak sebut dia. Bila Nabi sebut orang lain kata ahli syurga, dia jadi tak puas hati. Maka dia mengikut kawan hak Nabi sebut kata ahli syurga, dia pergi turut kawan tu. Bila sampai kepada kawan tu, dia kata apa? Dia kata, inni lahaitu abi fa'aqsamtu alla adkhula alaihi salasa. Takkan nak sembang saja tu pun kita tak boleh kenal siapa dia. Maka Abdullah ibn Umar, dia kata apa? Dia kata, ni aku nak abang kat hang. Aku semalam bergaduh dengan pak aku, dia kata. Saja dia buat cerita. Aku bergaduh dengan pak aku. Lepas tu pak aku tak bagi aku duduk di rumah. Lah ni aku duk cari tempat tinggal. Kokoklah hang boleh bagi rumah hang ni aku nak tidur buang sehari dua. Dia kata macam tu. Tuan-tuan, yang kata ahli syurga ni kata apa? Dia kata tak ada masalah. Dia kata na'am, dipersilakan kalau hang nak mai tidur rumah aku. Bukan kata 3 hari, 10 hari pun boleh. Tuan, ahli syurga. Lepas tu, fakana Abdullah yuhaddithu annahu bata ma'ahu tilka 3 layal. 3 malam berturut-turut Abdullah ibn Umar dia tidur rumah kawan ni. Dan 3 malam berturut-turut Abdullah tak boleh nak tidur lena. Pasal apa tuan-tuan? Pasal yang ada di pemikiran Abdullah ibn Umar,
kawan ataupun tuan rumah yang Nabi SAW kata ahli syurga ni, dia nak tengok macam mana amalan malam dia. Selalunya ahli syurga ni dia bangkit malam, dia menghidupkan malam dengan zikrullah, dengan semayangnya, dengan baca Qurannya. Jadi Abdullah ibn Umar dia tak tidur, dia duduk tunggu tuan-tuan sekalian, tunggu tak jaga pun kawan ni. Tunggu malam pertama tak jaga, tunggu malam kedua tak jaga, tunggu malam ketiga pun tak jaga. Dia kata ahli syurga jenis apa, jenis tak bangkit malam ni. Dia duduk main macam tu dalam pemikiran dia. Dia kata falam yarahu yaqumu minal laili syai'a ghaira annahu idza ta'ara wa taqallaba ala firashih dzakara Allah azza wa jalla wa kabbara hatta yaquma li salatil fajr. Cuma ada satu saja amalan hak aku duk tengok dia duk buat tengah malam ni. Dia tidur tak jerak. Dia mangkit-mangkit, sekali dia kalih pergi tidur tempat lain, ahli syurga ni. Kata Abdullah bin Umar, dia kata aku duk dengar dia mangkit. Dia mangkit nak semayang ke tak dengar pun bunyi Allahu Akbar ke apa ke. Dia mangkit baca Quran ke tak dengar pun bunyi ayat Quran. Dia mangkit zikir ke tak dengar pun tasbih subhanallah ke apa tak dengar. Cuma yang aku duk tahu dia mangkit-mangkit, dia pergi tidur tempat lain. Sambil dia tidur tempat lain tu, di mulut dia tidak lekang wa kabbara, dia duk sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia lena balik. Dia lena balik tu, kata Abdullah ibn Umar, hatta yaquma li salatil fajr, sampailah orang azan subuh baru dia bangkit, dia ambil yang semayang apa semua, dia pergi masjid pergi semayang. Yang itulah 3 hari yang Abdullah ibn Umar tengok yang kata ahli syurga ni. Kita nampak tak? Qala Abdullah, dia kata ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khaira falamma madati 3 layal wa kittu an ahtaqira amalah. Dia kata sampailah hari yang ketiga, dia kata aku pergi habang dekat dia, aku kata sebenarnya baini wa baina abi, aku dengan pak aku tak bergaduh pun. Saja aku dengar kata Nabi duk pergi declare kata hang ni ahli syurga. Sebab itulah membuatkan aku tertanya-tanya, apakah amalan yang hang buat sehinggakan Nabi habaq kata hang ni ahli syurga. Sampai tak tu tuan-tuan, yang kata sahabat ni dia pulun nak tahu yang kata amalan ahli syurga ni. Kita kalau ada sifat yang macam tu, Allahu Akbar. Kita tengok satu orang bagus tuan-tuan sekalian, kan? Tengok orang bagus, kita tengok dia macam mana, cara dia sembang, cara amalan dia, kita tengok dia ni bagus sungguh kata ni. Duk sembang dengan kita pun bagus, dan orang cerita pun kata dia bagus. Tuan-tuan, ahli syurga ni macam mana? Ambillah kesempatan dan peluang ni, kita tanya orang keliling dia dulu. Hampa kenal dia macam mana? Allah dia ni bagus. Agak-agak amalan apa yang dia buat yang kata dia bagus tu, kita ambil yang tu lah. Oh, dia ni rajin bersedekah. Bila dengar satu bersedekah, kita pun bersedekah sama. Itu amalan para sahabat. Jadi dia pergi habang kepada kawan yang disebut oleh Nabi sebagai penghuni syurga ni. Dia pergi habang, dia kata sebenarnya aku nak minta maaf kat hang, aku tak bergaduh pun dengan pak aku. Cuma bila Nabi kata hang ni ahli syurga, kami ni jadi tak puas hati. Pasal apa? Pasal kami ni tidak disebut oleh Nabi. Nabi pi sebut hang, Nabi pi kata dekat hang, kata hang tu ahli syurga, menyebabkan kami ni nak tahu siapa hang sebenarnya dan apakah amalan yang hang buat sehinggakan Nabi SAW mengiktiraf hang sebagai ahli syurga. Padahal kawan ni tak hati ke? Lepas tu apa dia kata? Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lana 3 marrat. Nabi bukan kata sekali, tapi Nabi kata 3 kali. Kalau Nabi kata sekali itu pun dah kuat dah, kata hang ni ahli syurga kami percaya dah, pasal Nabi ni tak pernah bohong. Tapi masalah dia Nabi sebut 3 kali. Bila Nabi sebut 3 kali ni bukan kata confirm, lebih pada confirm lagi, kata hang ni memang ahli syurga. Cuma dia kata apa? Aku tak tengok pun, aku tak nampak pun, falam araka amilta kathiran amal, aku tak nampak pun hang buat amalan hak banyak ni. Aku tak nampak pun hang baca Quran banyak, aku tak nampak pun hang mangkit semayang mangkit tahajud, aku tak nampak pun hang menghidupkan malam. Yang aku duk nampak hang mangkit tengah malam, hang berubah tempat tidur, hang bertakbir, lepas tu hang semayang subuh. Sama macam kami semua ni. Jadi tang mana kelebihan yang ada kat hang ni? Dia pergi tanya kawan tu lah. Apa kata kawan tu? Ma huwa illa ma ra'ait. Wahai Abdullah,
Macam mana hang tengok aku, macam itulah aku, dia kata. Hang tengok aku mangkit tengah malam, aku tak semayang pun, aku mangkit, aku bertakbir, lepas tu aku semayang subuh. Hang tengok aku macam tu, macam itulah aku, dia kata. Aku tak ada apa-apa benda yang istimewa pun. Tapi benda ni tuan-tuan, Abdullah ibn Umar dia tak puas hati. Sebab tak ada benda istimewa, takkan saja-saja Nabi SAW nak sebut kata dia ni ahli syurga. Ni yang kata sahabat Nabi ni. Qala falamma wallaitu da'ani. Lepas tu pula, bila dah dia habaq macam tu, nampak macam dia ni memang tak cerita. Dan nampak macam dia ni, benda, dia pergi habaq memang benda macam tu. Dia kata, aku memang biasa. Aku ni orang biasa, aku mangkit tengah malam, aku bertakbir, habis aku takbir, lepas tu aku tidur sat, sementara nak tunggu azan. Bila tunggu azan, aku mangkit sembahyang subuh macam biasa. Aku macam biasa. Kata Abdullah ibn Umar, lepas dia habaq macam tu, aku pun terus balik. Ketika mana aku nak balik tu, kawan ni panggil. Da'ani, kawan ni panggil. Abdullah macam. Dia kata, ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu nafsi li ahadin minal muslimin ghasya wa la ahsidu ahadan ala khairi a'tahu Allahu iyyaha. Dia kata kemungkinan lah kot dia abang macam tu. Dia kata kemungkinan lah kot yang Nabi declare kata aku ni ahli syurga ni, sebenarnya macam mana hang tengok macam itulah aku. Cuma dia kata aku ni jenis tak apa nak peduli kepada orang. Apa makna dia? Aku tak kisah tentang hal orang. Aku tak suka jaga tepi kain orang. Tuan-tuan nampak tak tu? Dia abang apa? Dia kata la ajidu nafsi. Dia kata dalam diri aku tak ada langsung li ahadin minal muslimin ghasya. Aku nak sakit hati kat orang, aku nak tak puas hati dekat orang, aku nak berasa dengki dekat orang, aku nak berasa aku tak mau nak ambil kisah hal orang ni. Tambah-tambah pula kisah hak buruk-buruk ni, lagilah aku minta lindung. Kalau ada orang duk main cerita di telinga aku cut belan-belan, aku pergi balik, aku tak mau duk sembang dengan orang. Aku tak mau cerita tentang keburukan orang, aku tak mau cerita tentang aib orang. Makna dia, aku tak mau mengumpat orang di mulut aku tak mau kotorkan mulut aku dengan fitnah, dengan umpat, dengan keji, dengan maki kepada orang. Yang tu bukan jenis aku. Memang aku tak suka perangai macam tu. Tuan-tuan. Oh, payah tu. Ustaz pun rajin duk mengumpat orang. Kan? Bukan kata orang biasa, ustaz pun rajin duk mengumpat orang. Satu. Yang kedua dia kata apa? Dia kata wala ahsidu ahadan ala khairi a'tahu Allahu iyyaha. Dia kata yang kedua ni aku berasa ni cukup seronok kalau aku dengar di kalangan sahabat-sahabat aku mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Kan? Kita duduk berjiran ni, tiba-tiba kita dengar jiran kata, oh jiran apa? Dia ada dapat harta mana tahu kata tu, dia buat rumah besar, dia beli tu buat semua. Kita ni macam mana? Agak-agak kita hadut jadi jiran dia macam mana? Rasuah apa? Tu ayat mula-mula tu. Ayat mula-mula kita buat keluar. Taklah tak rasuah pun, aku rasa dia balas tempat siapa punya. Lagu tu. Nampak tak? Dia ni macam mana? Dia rasa apa? Bila orang dapat nikmat, dia menjadi orang yang paling seronok sekali. Sedangkan nikmat tu bukan dia punya. Tentu pernah ada perasaan macam tu. Orang jumpa kita, Ji, alhamdulillah Haji, saya boleh anak seorang gila Haji. Boleh anak. Lama mana dah menikah, bomo siang 40 orang dah jumpa baru boleh. Pikut tu pula. Sepatutnya Allah seronoknya, boleh anak dah. Tak apa, aku nak jumpa lah. Aku berasa serupa dengan anak aku. Anak menakan aku, aku nak tengok. Dia ada perasaan macam tu. Tuan-tuan, bukan mudah ni. Tambah kita pula ni, bila dengar kata kebaikan orang lain, dengar anak kawan ni dapat, dengar dia ni dapat, macam-macam, dapat kelebihan-kelebihan. Apa yang kita rasa tuan-tuan sekalian? Tetapi kawan yang ahli syurga ni, dia rasa benda tu adalah benda seperti mana yang Tuhan kurniakan kepada dia. Kan? Apa yang Abdullah bin Umar kata? Dia kata hadhihi allati balagat bik wa hiya alladhi la nutih. Oh, macam tu dia kata. Memang patutlah Nabi kata hang ni ahli syurga. Pasal apa? Pasal perangai jenis hang ni, hadhihi allati balagat bit allati la nutih. Tidak semua orang boleh ada perangai macam ni.
Tuan-tuan, kalau kita di Jalan Baru, kalau kita di balik pulau, kalau kita di Pulau Pinang, kalau kita di Malaysia, tuan-tuan, ada dua sifat ni. Allahu Akbar, aman kita. Tak ada isu nak maki kau dalam Facebook, tak ada isu nak maki kau WhatsApp, tak ada isu nak maki di mana-mana, tak ada. Pasal apa? Pasal semua orang puas hati. Bila susah sahabat kita, kita berasa susah. Bila senang sahabat kita, kita berasa senang. Bila dengar keburukan, aib sahabat kita, kita langsung, tak rasa langsung nak umpat dia, nak tambahkan lagi tai umpat kepada dada, tak rasa. Kita duk berasa apa? Kita nak tutup keburukan dia. Itu sifat yang perlu ada dalam diri kita. Kalau ada dua sifat ni tuan-tuan sekalian, aman damai masyarakat kita, tak gaduh nak bergaduh sana sini. Muslimin dan muslimat antara rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sifat ahli syurga yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kecemburuan, cemburu sahabat-sahabat Nabi dengan sifat yang macam ni. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat antara rahmati Allah, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19, kita duduk dalam muka surat 216. Muka surat 216, kitab Jawi, kitab Rumi, muka surat apa? Ha? 246. 334. Okey, kitab Rumi muka surat 334. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Baik. Tuan-tuan, kita masih lagi berada dalam bab majaa annal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah wala kalb, iaitulah bab yang menyatakan bahawasanya malaikat dia tak nak masuk dalam rumah orang yang di dalam rumahnya itu ada gambar ataupun ada patung-patungan serta ada anjing. Kan? Dua benda ni, gambar dan patung dia lebih kurang sama. Gambar yang macam mana tuan-tuan sekalian? Gambar yang kita dewa-dewakan gambar tu. Gambar kalau kita pibuh gambar ni, dia memberikan apa-apa keberkatan kepada rumah kita. Jenis rumah macam tu malaikat tak masuk. Tak kira lah buah gambar Tok Syekh mana ke, buah gambar Tok Guru mana ke, buah gambar siapa pun, Tok Wali mana pun. Dia kata pasal ada gambar ni lah rumah aku, hari tu angin ribut main derai, rumah aku tak kena. Rumah orang lain tak ada gambar, semua pekat kena. Bumbung apa semua dia angkat pas mana tahu dia kata. Tapi rumah aku tak kena. Pasal apa? Ni pasal ada gambar Tok Syekh ni. Saya cerita kepada tuan-tuan pada tahun yang lepas. Bulan 1, kuliah kita tahun lepas, bulan 1, 11 ke? 3 hari bulan 1, 2020. Kan? Macam mana saya pergi satu kelang, tuan-tuan sekalian. Kelang belah seberang tu. Kelang buat apa? Buat telur masin, kelang Cina. Bila saya pergi tu, saya tengok ada satu gambar Tok Sami duk melekat di kelang dia. Lepas tu, dia pakai MP3. Sambil MP3 tu duduk ada Tok Sami duk baca bacaan Sami, depa mentera, depa berong duk baca. Kan? Betul saya pergi, saya kata apa pasal you boh yang ni? You dah ambil halal, you tak boleh boh semua ni unsur pemujaan apa semua you tak boleh. Sebab dalam close kita ada, dalam manual kita ada. Oh dia kata tuan, kata minta maaf betul-betul dia kata. Itu hari dia kata ada satu Bangladesh kerja sama kita, dia kata Bangladesh tu sudah mati, dia kata. Bila mati, tak apalah selesailah mati. Duk pagi esok saya ada mai awal, tiba-tiba tengok Bangladesh tu tengah bekerja, dia kata. Oi. Bangladesh tu mati dah. Dia mai pagi esok dia tengok Bangladesh tu ada. Oh dia kata 1-2 hari kita boleh tahan. Dia kata ni sampai tiap-tiap hari punya duk ada, dia kata dah mati-matilah hang mai buat apa. Lepas tu ada orang suggest pergi kat dia, hampir cari. Hampir ke Siam ada satu bomo Siam, hampir jumpa dia. Jadi dia pun ambil gambar bomo tu kata hang tangkap gambar aku, hang bubuh dan ni hang bawa ni mentera ni hang letak di kelang hang. Dia kata dia bubuh mentera dengan gambar bomo tu, Bangladesh tu tak mai dah, dia balik Bangladesh. Tentu nampak tak? Walaupun dia bukan orang Islam, tetapi kepercayaan dia macam tu. Dia duk nampak gambar tu boleh bagi kesan, dia duk nampak dia letak potret tu boleh bagi kesan. Apa beza dengan kita? Kita orang Islam, tapi kita duk percaya kata gambar tu boleh ada kuasa, gambar tu boleh bagi mudarat dan manfaat. Tidakkah kita ni sama saja macam dengan kawan tu? Tapi kalau kita sebut macam tu, orang marah. Kita kata hang ni sama macam orang kafir duk percaya kat gambar ni, dia cekak baju kita, dia kata hang cakap gelok ke. Tapi benda tu sama.
Dan saya pun suggest kepada dia, saya kata you sudah ada halal, you dah ambil dah halal, comply halal apa semua, you buang gambar ni, you tak payah pakai MP3 ni. Daripada you bubuh yang ni, baik you bubuh itu ayat Quran punya, kata. Oi, dia kata itu macam ke? Dia pun bubuh ayat Quran, tuan sekalian. Tak tahulah Bangla tu mai ke tak gitu. Kalau mai pun mungkin dia pakai lebay kot. Kan? Allahu akbar. Sama tuan sekalian, benda macam tu. Jadi agama dia cut yang tu, dia tak mau macam tu. Sebab sejarah yang berlaku, tuan-tuan tengok macam mana sejarah berhala berlaku. Daripada zaman Nabi yang terdahulu, yang nama Lata, yang nama Uzza, yang nama Hubala, apa semua ni. Yang ni semua nama-nama orang-orang yang soleh. Mereka ni orang bagus, mereka ni taat beribadat. Tetapi apabila mereka meninggal, tuan-tuan sekalian, mereka itu diukirkan sebagai bentuk kenangan. Anak mereka ukir gambar mereka bentuk kenangan. Pasal waktu tu handphone, Android, Samsung tak ada lagi. Jadi duk ukir batu macam tu lah. Bila anak tanya siapa dia, ni ayah, dia kata, ha ni Tok Wan nampak ni, Tok Wan nampak dulu kaki masjid, Tok Wan nampak nu rajin beribadat, jadi ayah buatlah macam ni pasal teringat kat Tok Wan nampak. Tak apalah sampai kepada cucu, sampai kepada cicit, sampai kepada apa lagi bawah tu depa tak kenal dah. Yang depa duk tengok, oi ada patung dalam rumah kami ni, patung apa ni? Mai kita sembah patung ni. Bermula daripada itulah yang bercambah habis berhala yang duk ada pada zaman jahiliah. Mula macam tu aja. Dan Lata Uzza hak depa sembah tu pun, orang-orang soleh dulu pun depa pun tak mau orang sembah depa, tapi oleh kerana orang membentukkan mereka dalam satu bentuk pengiktirafan yang boleh membawa kepada unsur pemujaan sampailah kepada mereka sembah dan menyatakan bahawa itu adalah Tuhan. Itu yang terjadi, tuan-tuan sekalian. Jadi agama dia prevent kita, agama dia cegah kita daripada awal. Lah ni tak apa tuan-tuan duk mengaji lagi, lah ni tak apa tuan-tuan duk ada kepahaman ilmu agama lagi. No, dia akan main nanti generasi kita yang akan datang ni, depa tak kenal siapa. Kita pergi bubuh gambar Tok Wan kita, duk pakai serban bagus apa semua, kita dah meninggal dah, anak kita dah meninggal dah, cucu kita dah meninggal dah, mai kepada cicit kita, dia tak kenal siapa, dia terus ambil gambar tu, dia pergi bubuh di rumah, dia duk kata ni gambar ni yang duk jaga rumah kita ni, Tok Nyang kita hak ni. Nama pula pelik-pelik pula belakang tu, dia buat penghulu hitam ke apa ke. Oh lagi kemas tuan sekalian. Itu berlaku. Jadi agama dia abang macam tu. Ada gambar macam ni, ada anjing dalam rumah, malaikat takkan masuk dalam rumah. Baik, mari kita teruskan. Masalah. Malaikat enggan masuk ke dalam rumah yang ada gambar dan juga ada anjing. Dalam rumah ada gambar, ada anjing, ada patung-patung berhala, malaikat takkan masuk. Sesungguhnya telah diterangkan sebab malaikat itu tak mau masuk ke rumah yang ada gambar dan juga ada anjing itu. Dan yang demikian itu telah berlaku ia pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat tahu Nabi akan hal itu dengan khabar daripada Jibril alaihi salam, sebagaimana ceritanya yang tersebut di dalam sebuah hadis, seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqala inni kuntu ataituka al-barihah falam yamna'ni an akuna dakhaltu 'alaika al-bait alladhi kunta fihi illa annahu kana fi babil bait timthalur rijal. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang akan daku Jibril alaihi salam. Lalu katanya, ya Muhammad, sesungguhnya telah datang aku padamu semalam. Jibril, Nabi habaq dekat Abu Hurairah. Nabi kata semalam Jibril mai kat aku. Aku tunggu Jibril malam kemarin, tapi malam kemarin Jibril tak mai. Jadi semalam dia ada mai kat aku. Jadi dia mai, dia kata apa? Dia kata, ya Muhammad, sesungguhnya aku telah datang kepadamu semalam. Jibril kata aku mai semalam, bukan aku tak mai. Yang hang kata aku tak mai tu, tak berjumpa aja. Tapi aku mai, dia kata. Pada waktu yang aku berjanji datang kepadamu sebagai adat kita berjanji. Makna dia semalam aku kata aku nak mai, aku mesti mai, dia kata. Aku mai, dia kata. Tapi tak jumpa hang Muhammad. Maka berhajat untuk aku masuk kepadamu. Aku nak masuk dah dalam rumah hang, kata Jibril alaihi salam. Maka tiada menegahkan aku masuk padamu di rumah yang ada kamu di dalamnya, melainkan bahawasanya ada pada pintu rumah itu gambar laki-laki. Satu gambar ataupun satu patung laki-laki duk ada di rumah Nabi SAW dekat pintu. Siapa bubuh pun tak tahulah.
Jibril nak masuk dah. Sebelum ni dia pakai masuk macam tu aja. Kan dia bagi salam apa semua, Nabi Muhammad kata tunggu mai. Dia betul Jibril pergi, dia tak ada nak bagi salam, dia tengok di pintu Nabi SAW ada gambar patung. Jadi Jibril pun tak masuk, tuan sekalian. Wa kana fil bait qiramun sitrin fihi tamathil. Wa kana fil bait kalbun famarru bi ra'si timthal alladhi bil bab falyuqta falyusarrir falyasir kahayati syajarah wa mur bisitri falyuqta wa yuj'alu minhu wisadatain muntabadhatain yu'tani wa mur bil kalbi fayakhruj. Dia kata, dan adalah di dalam rumah kamu wahai Muhammad, di dalamnya itu ya Muhammad ada satu kain takbir yang ada padanya gambar menatang. Pula nombor 1 dekat pintu tu ada patung. Nombor 2 pula terai hak Nabi buat, terai tu buat takbir tu, tiba-tiba ada satu gambar binatang punya. Mai tang mana ada. Maka bermula katanya takbir itu tergantung menutup satu lompang rumah tu. Rupanya takbir tu dia tutup, dia buat macam tirai. Dan pula ada di dalam rumah itu seekor anjing. Dalam rumah Nabi ada seekor anak anjing, tuan sekalian. Kan? Jibril nampak yang tu ada 3 benda. Dekat pintu ada patung, lepas tu Jibril tengok dalam pula dekat rumah tu duk tutup satu lompang rumah, satu ruang rumah tu ada satu kain gambar menatang. Lepas tu Jibril tengok pula anak anjing pula lagu duk lompat-lompat apa semua. Jibril pun dia pun tak masuk. Maka apakala adalah segala perkara yang tersebut itu, tidaklah aku masuk ke dalam rumah itu jikalau satu perkara pun yang ada di situ benci aku masuknya, kerana perkara-perkara itu menjadi kebencian aku. Tuan nampak? Jibril kata apa? Jibril kata aku tengok 3 tu aku tak masuk. Pasal apa? Aku tak boleh tengok dengan 3 benda ni. Aku benci 3 benda ni. Kalau bukan tekat 3, 1 pun aku tak masuk. Pasal benda ni benda yang aku benci. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Waktu tu adalah zaman penurunan wahyu. Zaman penurunan wahyu. Maknanya Jibril pergi, dia nak jumpa Nabi, dia nak habaq wahyu waktu tu. Dan ada ulama hadis kata apa? Memang Nabi SAW letak gambar, letak patung, letak gambar apa semua, letak anjing dalam rumah dia. Sebab apa? Sebab sebelum tu tak ada lagi wahyu yang mengharamkan benda ni. Dan jadi Jibril pergi tu, Jibril tak masuk tu bukan Jibril marah kat Nabi, bukan Jibril benci kat Nabi dah. Cuma itu sebagai salah satu tarbiyah, salah satu didikan. Jibril nak abang kata apa? Lepas ni benda semua ni tak boleh duduk dalam rumah dah. Itu nak abang macam tu. Kan? Kalau begitu, maka hendaklah kamu suruh ya Muhammad akan orang kamu capai kepala gambar yang ada pada itu. Dan di pintu rumah itu maka potong kepalanya. Kan macam mana kita duk buat dululah. Kita nampak ada gambar apa semua, gambar besar apa semua, pergi potong kepala biar tinggal badan, yang tu boleh kita letak dalam rumah. Saya cerita kat tuan-tuan dulu kan, macam mana ayah saya teringin kita nak beli apa gaban kan, patung gaban. Tuan-tuan kenal gaban kan, apa wakasau macam mana lagu dia tahu. Kita dua abang kapal kita nak beli, pak kita boleh beli, dia beli, dia kerak kepala, dia bagi kat kita. Gaban tak ada kepala, bukan gaban, gabau tu kan. Dia kata hang main. Kita nak main lagu mana gaban tak ada kepala, sagi raksasa main, dia nak tengok macam mana raksasa. Kan? Yang kata orang tua dulu ni, kan. Saya apa tak apalah waktu tu kira budak-budak. Apa ni abah ni pergi buang kepala apa semua. Dia duk hingat macam tu lah. Bila kita mengaji baru kita tahu, lagu tu orang tua dulu buat, tuan sekalian. Dia buang kepala, dia buang benda-benda yang boleh menyawa. Contoh dia kalau dia buang kaki, maknanya boleh menyawa lagi. Jadi dia buang kepala tak boleh nyawa dah. Ada kita hamid benda tu. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal ada sebuah hadis Nabi SAW. Kan ada sebuah hadis Nabi pernah cerita kepada sahabat. Kan? Nabi kata kalau kita duk ukir buat patung apa semua ni, ada sahabat pergi tanya apa hukum buat patung apa semua. Nabi kata apa? Di akhirat nanti engkau akan dipertanggungjawabkan untuk memberikan nyawa kepada dia. Kita buat gambar patung betul. Saja-saja kita buat rumah kita di Jalan Baru ni tuan-tuan sekalian. Kan baru buat rumah baru apa semua, depan tu pibu gambar kita. Kan pibu gambar sopa gambar cicak man buat patung depan tu. Tak apa, hang nak buat silakan hang buat. Di akhirat nanti ketika mana di padang mahsyar kita duk kelang kabut apa semua, Tuhan nanti gamit kita mai. Tuhan kata hang ingat dah hang buat patung besar di Jalan Baru tu. Dia kata ingat lah. Lah ni hang pi cari nyawa, hang bagi patung tu hidup. Nak cari tak mana? Generator tak ada waktu tu. Tuan sekalian.
Kacau waktu tu. Bila kita mengaji hari ni, kita dah tahu jangan buat benda tak faedah macam tu. Kemudian jadikannya seperti rupa pohon kayu dan suruh orang-orang kamu capai takbir yang bergambar itu biar dipotongnya dua kerat dan dijadikannya dua bantal yang tercampak keduanya di bawah dan bukan bergantung, dipijak dan bertekan siku dan lapik tidur di bawah kepala dan sebagainya. Hak mana yang kita duk sangkut-sangkut, yang kita buat gambar tu, kalau nampak macam ada unsur pemujaan dan sebagainya, tapi nak buang rasa sayang, tuan-tuan sekalian, nak buang rasa sayang, boleh kita kerat, kita buatlah tikar ke, kita buatlah tempat bantai ke, kita buat benda yang dihinakan dia, bukan benda yang memuliakan dia. Boleh faham tuan sekalian? Kita buat macam tu. Dan suruh pula orang kamu capai akan anjing dan halau akan dia keluar daripada rumah itu. Maka apabila kamu perbuat segala perkara itu, demikian masuklah aku ke dalam rumah tu. Kalau tak ada tiga-tiga benda ni, barulah malaikat Jibril alaihissalam akan masuk rumah Nabi. Kalau tak ada anjing, tak ada gambar yang boleh ada unsur pemujaan, tak ada patung-patung berhala apa semua, barulah malaikat Jibril akan masuk dan malaikat rahmat akan masuk. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو حسين تحت نضد له فأمر به فأخرج. Bila didengar oleh Nabi akan suruh Jibril yang demikian itu, maka diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pesan Jibril tu. Nabi pun terus buat. Nabi potong kepala, Nabi kerat dua kain hak besar tadi ni, lepas tu hak anak anjing tu Nabi halau. Kerana telah menjadikan duka cita hati Nabi terhenti kedatangan Jibril pada masa dan waktu yang dijanjikan datang. Tuan-tuan, Nabi ni dengan Jibril macam sepasang kekasih. Bila duk habaq kata malam ni mai, tiba-tiba tak mai. Tuan-tuan sekalian, Nabi ni berasa gundah gulana lah. Allahu akbar. Kan? Macam kita lah. Guard istana negara nak mai rumah kita. Guard, bukannya raja, bukannya sultan. Kan? Guard nak mai pun kita buat dengan makan, buat dengan apa-apa semua ni. Saya nak habaq kat kawan-kawan ni, hang kenal siapa? Dia ni guard kepada sultan ni. Guard ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tahu guard tu apa? Kan? Yang tu aja, dia nak mai pun kita buat macam-macam. Tiba-tiba dia kata, Allah minta maaf, dia kata aku tak boleh mai. Pasal apa? Dia kata aku sangkut di Sungai Bakar, kena COVID-19. Dia kata kita di rumah Allah berasa mengkelan lah, kawan ni tak boleh mai. Bukannya orang biasa ni, dia ni duk jaga, duk tabik selalu kat sultan ni, dia tak boleh mai, berasa mengkelan. Yang tu baru orang atas dunia ni. Yang ni Jibril alaihi salam. Tuan-tuan sekalian, bila Jibril tak boleh main, Nabi dia berasa tak seronok dalam diri dia. Jadi oleh kerana Jibril tak main, Nabi pun buang semua benda yang dibenci oleh Jibril alaihi salam itu. Maka disuruhnya potong kepala gambar laki-laki yang ada di pintu itu, dan disuruhnya kerat takbir yang bergambar dua kerat, dan dibuatkan sarung bantai, dan adalah anjing itu, iaitu anak anjing permainan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, yang didudukkan anak anjing itu di bawah sarir, di bawah katil baginya. Maka disuruhnya juga keluarkan dia, maka dikeluarkan orang. Tuan-tuan, maknanya apa? Zaman dulu Sayyidina Husain cucu Nabi dan Sayyidina Hasan ni dengan anak anjing dia bermain lama lah tuan sekalian. Kan, maknanya dia pemain lama lah dengan anak anjing tu, jadi mainan sorbangan kucing je. Tapi bila turunnya wahyu, bila Jibril main cerita kepada Nabi, Nabi pun suruh, walaupun anjing kesayangan cucu dia, tuan-tuan sekalian, Jibril suruh apa, Nabi pun suruh depa halau anjing tu, jangan duk main dah lepas ni. Boleh faham tuan sekalian? Baik, kata Abu Aisyah At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masuk dah waktu. Masuk dah. Baik tuan sekalian. Jadi dekat itulah dah masuk dah, kita pun kena berhenti ya. Kan, apapun dalam hadis yang kita baca, dalam cerita yang kita baca pada malam ni tuan-tuan sekalian, ingat, kalau ada benda-benda yang bersangkutan dengan tiga benda ni, ada anjing ke, ada berhala dalam rumah ke, ada gambar-gambar yang dijadikan pemujaan dan sebagainya, kita buang tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Bila malaikat tak masuk rumah, bila malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita, hilanglah seri, hilanglah hidayah dalam rumah ni. Kita mengharapkan juga malaikat. Tuan-tuan, cerita bab malaikat ni saya nak ambil masa sikit, mungkin setengah minit. Malaikat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan kepada kita ni malaikat hafazah.
Malaikat hafazah ni siapa? Malaikat hafazah ni adalah malaikat selain daripada malaikat raqib dan juga atid yang duk jaga kita. Selain daripada malaikat rahmat, dia ada satu malaikat hafazah. Hafazah ni makna dia malaikat yang duk jaga kita. Malaikat duk jaga kita, dia ada dua shift. Satu shift siang, satu shift malam. Kita pernah baca hadis macam mana mereka ini akan berkumpul ketika mana di waktu subuh dan juga di waktu asar. Maknanya malam malaikat akan jaga kita, siang pun malaikat akan jaga kita. Tapi malaikat yang lain-lain itu dinamakan malaikat hafazah, tuan-tuan sekalian. Haduk pelihara kita ni. Kadang-kadang kita lena dan lena di rumah, lena tak sedang abang. Kan? Lepas tu bini kita gerak, abang mangkit awak pasal apa? Ada ulang sebelah. Ulang. Lama dah kah? Dia kata start pada abang lena, ulang tu duk ada dah, dia kata. Pasal apa ulang tu tak patut kita? Padahal kita lena dengan mengerah, dengan duduk mengeliat apa semua ni, terkatuk kepala ulang tu pun sedih, kita duduk mengerah. Tapi ulang tu patut pun tak, tuan-tuan sekalian. Itulah di antara kelebihan ketika mana malaikat hafazah duk ada kita. Malaikat ni lah duk pelihara ni. Dia nak batuk kita, malaikat tu kata, ulang jangan batuk dia ni, batuk orang lain. Itu contoh, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau malaikat tu dah tak ada dalam rumah kita, yang kita takut apa dia? Syaitan yang akan datang ke rumah kita. Bila syaitan main rumah kita akan jadi sempit, rumah kita akan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah ni bagi kuliah kita pada malam ni memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Dan tuan-tuan sekalian, saya rasa malam ni adalah malam tarikh ni, tak tahulah nanti kita tukar tarikh kot. Kita tukar tarikh lah tuan-tuan sekalian. Sebab ada perubahan sikit insya-Allah nanti akan dimaklumkan kepada tuan-tuan kemudian. Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.